Tuan Lim Kit Siang. Tuan Dipertua, soalan keempat. Puan Yang Dipertua, saya memohon menjawab soalan ini bersama-sama dengan soalan yang lain yang menyentuh isu berkaitan denggi dan chikungunya. Iaitu soalan daripada Yang Liang Berhormat David Jasin, 23 hari bulan Februari. Ahli Parlimen daripada Serdang, 25 Februari. Ahli Parlimen daripada Maran, 26 Februari. Ahli Parlimen daripada Bandar Kuching, 3 Mac. Ahli Parlimen daripada Ipoh Barat, 10 Mac. Ahli Parlimen daripada Huru Rejang, 11 Mac. Ahli Parlimen Sabak Bernam, 11 Mac. Ahli Parlimen Puchong, 12 Mac. Dan Ahli Parlimen Jempol, 12 Mac. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pada tahun 2008, sejumlah 49,355 kes denggi dengan 112 kematian telah dilaporkan dari seluruh negara. Dengan purata 931 kes minggu dan jumlah tertinggi adalah pada minggu yang ke-49 di mana sejumlah 1,273 kes dilaporkan. Kadar kematian kes denggi pada tahun 2008 adalah 0.22%. Walaupun kadar ini adalah rendah daripada sasaran yang ditetapkan oleh WHO iaitu kurang daripada 0.5%, namun Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus mengambil tindakan proaktif bagi menurunkan lagi kadar kematian kes denggi. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, daripada 112 kematian yang berlaku pada tahun lalu, 53% adalah kematian yang boleh dielakkan dan di antara faktor penyumbang situasi ini adalah pesakit lewat mendapat rawatan dan para pengamal perubatan pula tidak mempunyai daya mensyaki kes denggi awal. Semua kes yang disyaki denggi dan mematuhi kriteria yang ditetapkan adalah perlu dilaporkan mengikut peraturan di bawah Seksyen 10 Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Bagi tahun 2008, 85% daripada kes yang didaftar adalah disahkan positif ujian serologi IgM denggi. Langkah-langkah kawalan dan pencegahan akan diambil segera selepas menerima notifikasi tanpa perlu menunggu ujian pengesahan jangkitan. Strategi ini diambil untuk memastikan langkah kawalan terutamanya fogging bagi membunuh nyamuk dewasa yang mengandungi virus denggi diambil dalam masa tempoh 24 jam selepas kes dinotifikasi. Pemantauan virus denggi daripada kes-kes denggi yang dilaporkan juga dibuat oleh Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh pada awal bagi tahun 2008. Didapati majoriti kes adalah disebabkan oleh stereotip denggi DEN 1 dan DEN 2 profil yang sama sejak 10 tahun yang lepas dan tiada perubahan jenis virus denggi. Kementerian Kesihatan amat mengambil berat tentang masalah demam denggi dan setiap minggu maklumat kes denggi dimaklumkan kepada orang awam melalui kenyataan akhbar dan maklumat punca penyakit, jangkitan dan juga langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil oleh masyarakat juga dimaklumkan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2006, National Health Morbidity Survey 3 2006 mendapati tahap kesedaran penduduk Malaysia bagi penyakit denggi adalah sangat baik tetapi dari segi amalan masih lagi lemah. Dalam kajian tersebut, 89% penduduk Malaysia mengetahui demam denggi serta cara penyebaran dan kawalannya. Manakala 79% dapat mengenal pasti tempat pembiakan nyamuk Aedes dalam rumah dan 88% di luar rumah. Kebanyakan kes denggi yang kita dapati rumahnya ada jentik-jentik lebih kurang 80%. Tapi adalah mengecewakan hanya kira-kira 14% sahaja yang mengamalkan aktiviti memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di tempat tinggal mereka. Langkah pencegahan yang paling berkesan untuk denggi adalah melalui penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam memusnahkan tempat pembiakan Aedes. Perkara ini sentiasa disaran oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia berdasarkan pemerhatian mereka di seluruh dunia. Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan program KOMBI, iaitu Communications for Behavioral Impact,
bagi menggalakkan penglibatan masyarakat secara berterusan dalam aktiviti pencegahan denggi dan memastikan persekitaran mereka persekitaran mereka bersih dan bebas dari Aedes. Sehingga kini, terdapat sejumlah 585 lokaliti melaksanakan program kombi dengan 11,892 sukarelawan. Program ini terbukti berkesan di mana 84% daripada lokaliti yang melaksanakan program kombi telah dapat mengurangkan kes denggi di lokaliti mereka. Kementerian Kesihatan akan terus mempromosi program ini termasuk di kawasan PBT dan saya berharap ahli-ahli yang berhormat dapat sama-sama mempromosikan program kombi dan kami di Kementerian Kesihatan akan sedia membantu menjayakan pelaksanaannya.